Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesempatan, kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita isi kekosongan dan ruang masa yang ada ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masa kita yang ada ini kita gunakan untuk kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hidup kita ini pasti akan mati. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tajuk kita, perbincangan kita pada hari ini. Kita akan masuk tajuk yang barulah berkenaan dengan ingat kepada mati, insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Bab yang terakhir dalam kitab Penawar Bagi Hati ini menyentuh ataupun menyebutkan berkenaan dengan ingat akan mati. Pengarang kitab ini meletakkan tajuk ini pada akhir sekali kerana mempunyai satu kepentingan yang besar. Setelah kita belajar berkenaan dengan anggota-anggota, setelah kita belajar berkenaan dengan sifat-sifat kepujian yang perlu ada pada anggota, setelah kita mendalami berkenaan dengan sifat-sifat kekejian anggota yang perlu kita jauhi, setelah kita mendalami sifat-sifat yang terpuji bagi hati, dan setelah kita mengetahui berkenaan dengan sifat-sifat keji yang perlu kita elakkan, maka di akhir sekali dia sebut berkenaan dengan ingat akan mati. Bila mana tajuk ini diletakkan pada akhir bukan berarti tidak penting. Kaedah penulisan sesuatu topik semua dalam kitab ini penting, tapi yang diletakkan di akhir ini sudah tentu ada keistimewaannya tertentu. Sudah tentulah ada tujuan. Sudah tentulah ada matlamat penulis ataupun pengarang kitab kita ini. Letak di akhir bukan berarti tidak penting, tapi itu juga adalah merupakan satu perkara yang mustahak, satu perkara yang cukup penting yang mesti diingati oleh semua penuntut ilmu, khususnya bagi kitab Penawar Bagi Hati ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana sebut ingat akan mati, satu topik ataupun satu tajuk yang cukup besar dan beri manfaat yang besar kepada kita dalam kehidupan seharian, mempengaruhi bagaimana kita beribadat, mempengaruhi bagaimana kita menghindarkan diri kita daripada maksiat, bagaimana kita menghindarkan diri kita daripada perbuatan dosa dan keburukan. Jadi insya-Allah kita akan lihat huraian, kupasan yang dibentangkan oleh pengarang kita, termasuklah dibawakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada ayat-ayat Al-Quran. Bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Ketahui olehmu
bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji lagi yang dituntut oleh syarak, dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadat dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Baik. Syekh ataupun pengarang kitab menyebutkan, dimulakan dengan menyebut ketahui olehmu. Disebut di sini ketahui olehmu ni, maknanya ingin dia menarik perhatian kita semua. Ya. Menarik perhatian para penuntut ilmu, menarik perhatian orang-orang yang mempelajari ataupun mendalami kitab ini, supaya mengingati bahawa ini satu perkara, satu topik yang cukup penting, yang mesti dihadami, yang mesti dikuasai dan mesti difahami dengan sebaik-baiknya. Maka disebut ketahui olehmu wahai sekalian penuntut. Ketahui olehmu wahai sekalian penuntut ilmu. Ketahui olehmu sekalian orang yang baca kitab penawar bagi hati ini. Ketahui olehmu wahai orang yang nak mendalami ilmu ini. Ketahui olehmu wahai orang beriman. Ketahui olehmu wahai manusia. Boleh berlaku. Baik. Di sini ketahui olehmu kita lah. Mudah-mudahan kita lah tu. Ketahui olehmu wahai orang yang baca kitab ni, bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji. Bahawasanya mengingati mati itu satu perangai, satu perbuatan yang dipuji pada syarak. Bila sebut dipuji ni boleh pahala. Bila sebut dipuji ni perbuatan yang molek. Bila sebut dipuji ni yang mana sangat diperlukan. Bila sebut dipuji ni Allah Ta'ala suka, Rasul pun suka. Bila sebut dipuji. Bila sebut dipuji itu ia adalah merupakan amalan soleh. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul, dipuji oleh syarak. Bila sebut satu amalan yang dipuji. Ingat mati ni satu sikap, satu keadaan di mana satu perangai yang dipuji, yang baik, yang molek, yang comel, yang mulia. Tu ingatkan mati. Sebab itulah sebagai contoh golongan salafus salih dulu, orang-orang salih, orang-orang alim, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, golongan waliullah, mereka ni dalam diri mereka ni sentiasa ada rasa ingat kepada mati. Hidup ni dengan tujuan untuk mati. Hidup ni untuk mati sebenarnya. Kita sekarang ni semua kita hidup tunggu masa je. Semua manusia ni kita menjalani kehidupan kita seharian sementara mati. Kita makan sementara mati. Kita minum sementara mati. Sementara dalam hidup ni sementara kita tunggu mati. Ya. Kita bekerja pun sama juga. Bekerja ni sementara kita hidup untuk menunggu mati. Artinya kita buat rumah pun serupa juga. Buat rumah untuk duduk semasa hidup, sementara nak tunggu mati. Beli kereta, begitu juga. Beli kereta besar, beli kereta yang baru, guna untuk sementara hidup ni, sementara nak tunggu mati. Dah mati, kereta tak ada guna, rumah tak ada guna, makan minum tak ada guna, pakaian tak ada guna. Mana kita ni menunggu kematian. Sehari lepas sehari lepas sehari, kita menunggu saat kita. Kerana kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mengetahui bila kita akan mati. Kita tak tahu bila akan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa, dan bagaimana keadaan mati kita tak tahu. Sebab itulah bila salafus salih ini dia ingat akan mati, dia takut. Orang alim, orang yang mengetahui, orang arifin, orang yang arif ini bila dia tahu, dia ingat mati ni, dia takut. Kerana apa takut? Kerana kita tak tahu kita mati bila. Satu lagi, kita tak tahu macam mana keadaan mati kita. Sama ada mati dalam keadaan husnul khatimah atau mau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta jauhlah daripada mati dengan su'ul khatimah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan yang baik.
kesudahan yang baik. Mati tengah buat ibadat, mati tengah sembahyang, mati tengah baca Quran, mati tengah berzikir, mati tengah beristighfar, mati tengah bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggal atau kita mati dalam keadaan buat kebajikan. Insya-Allah kalau mati dalam keadaan buat kebajikan, maka kebajikanlah dapat. Tu kita berdoa pada Allah. Biar kita mati habis nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan amal soleh. Sebab itulah bila ingat akan mati ni dikatakan satu amalan yang terpuji, dikatakan satu amalan yang soleh, kerana orang yang ingat akan mati ni tak berani nak buat dosa. Orang ingat akan mati ni tak berani nak buat maksiat. Orang ingat akan mati ni tak berani nak buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala marah. Orang ingat akan mati ni dia curi hak orang. Orang ingat akan mati ni dia mengumpat ke orang. Orang ingat akan mati ni dia kata-kata ke orang. Orang ingat akan mati ni dia dok ambil hak orang lain. Orang ingat yang akan mati ni, orang yang ingat mati ni tak akan fitnah orang lain. Orang ingat kematian ini dia tidak akan melakukan perbuatan buruk ataupun dosa. Yang banyak duk buat maksiat, yang banyak duk fitnah orang, yang banyak duk keji orang, yang banyak duk kata ke orang, yang banyak duk mengumpat ke orang, yang banyak duk buat dosa tu kerana apa? Kerana mereka ni tak sedar mereka tu akan mati. Patutlah orang yang ingat mati ni dia berhati-hati. Berlalu dalam kehidupan dia bercakap, ya, bercakap berlapik, bercakap tidak ikut kehendak diri dia saja, bercakap tak fitnah ke orang, jaga lidah, jaga anggota, jaga hati. Ini orang yang ingat ke Tuhan. Orang yang mengumpat ke orang, duk kata ke orang, ni orang yang tak ingat kepada mati, sedangkan itu dosa. Sebab itulah kita ni siap masa digalakkan. Patut sebut di sini bahawa orang yang ingat mati ni dia satu kelakuan yang dipuji. Insya-Allah kalau kita dalam diri kita ni kita sentiasa ingat kepada mati, kita takut untuk buat dosa. Bahkan sepanjang hidup kita, sepanjang masa kita ni, kita kalau boleh kita nak buat amal soleh semua. Semayang, berzikir, baca Quran, ya, bersolawat dan seumpamanya lain-lain lagi. Buat baik. Patutlah kita sibukkanlah diri kita ni. Sibukkanlah diri kita dengan amal soleh. Kejarlah, berlumba-lumbalah dalam melakukan amal kebajikan. Berlumba-lumba dalam melakukan amal soleh. Sibukkan diri. Sibukkan diri kita untuk buat amal soleh. Jangan sibukkan diri kita nak cari kesalahan orang. Jangan sibukkan diri kita ni nak kata ke orang. Jangan sibukkan diri kita ni nak mengumpat ke orang. Jangan sibukkan diri kita ni nak cara orang lain. Janganlah kita sibukkan diri kita mencari keaiban orang lain. Jangan. Ini orang tak takut mati. Dia cari kesalahan orang, dia cari keaiban orang, dia cari keburukan orang. Orang ni tak takut mati. Orang yang takut mati adalah orang yang jaga diri, cari keaiban dia, perbaiki diri dia, ingat bahawa apa keburukan yang dia buat ni Allah Ta'ala akan balas belaka, kebaikan yang dia buat pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni orang takut mati, orang ingat mati. Ingat dan takut untuk buat keburukan. Ingat mati, takut untuk buat keburukan. Sebab itulah dinamakan, ya, satu perkara dinamakan sebagai dengan ingat akan mati ni akan menyebabkan seorang itu berada dalam keadaan ataupun melakukan perbuatan yang dipuji. Lagi lagi yang dituntut oleh syarak, ya, ingat mati ni perbuatan yang sangat dituntut oleh syarak. Agama tuntut kita supaya ingat mati. Kalau kita baca kisah salafus salih dulu, dia tulis dalam bilik dia, tempat tidur dia, tulis perkataan mati ni. Sebab apa? Untuk ingat. Untuk ingat mati. Tulis. Ataupun beli kain kafan, simpan di rumah supaya ingat mati. Inilah kita pentingnya dituntut oleh syarak. Maknanya perbuatan kita mengingati kematian itu boleh pahala. Itu dituntut oleh syarak, mulia, terpuji dan boleh pahala. Baik. Dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadah. Dengan ingat mati menjadi sebab, jadi punca kita ni supaya memperbanyakkan amal ibadah dengan kita ingat mati.
Banyak ingat mati ni, kita mikirlah, mana kita muhasabah diri ingat mati ni menyebabkan kita gairah ataupun rasa nak buat ibadat, rasa suka, rasa bersungguh dalam untuk melakukan amal ibadat. Dah kita ingat kita nak kena mati ni. Kita nak kena mati dan nak kena buat bekal. Bekal kita bukan nasi, bekal kita ni bukan lauk pauk, bekal kita ni bukan piti, bekal kita ni amal soleh. Tu bekal kita nak mati. Dah, kalau bila mana itu adalah bekalan untuk mati, amal soleh ni sebagai bekal untuk mati, dah. Bila kita ingat mati ni, artinya kita akan berusaha, bertungkuh lumus untuk buat amal soleh. Orang yang ingat mati ni dia jaga sembahyang. Orang yang ingat mati jaga puasa. Orang yang ingat mati jaga solat sunat dia. Orang yang ingat mati jaga zikir dia. Orang yang ingat mati banyak baca Quran. Orang yang ingat mati banyak bersedekah. Orang yang ingat mati banyak mencari ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu. Ni orang yang ingat mati. Dan orang ingat mati ni orang yang akan sentiasa beramal untuk kebaikan. Ini penting, ya. Orang yang ingat mati ialah mereka yang sentiasa mempersiapkan diri mereka, memperbanyakkan amal ibadat. Hidup dia kena buat baik. Orang yang ingat mati ni hidup dia kena cari pahala. Ni orang yang ingat mati. Orang yang ingat mati ni hidup dia nak cari pahala. Bangun tidur nak cari pahala, nak tidur nak cari pahala. Tidur pun dapat pahala, cari pahala dalam tidur. Baca doa tidur dan berzikir dan seumpamanya, boleh pahala. Nak tidur berzikir dulu, nak tidur baca Quran sebelum tidur, baca doa dan seumpamanya. Ini amal. Ya. Maka orang yang ingat mati ni, dia akan cari ruang untuk dia buat ibadat. Ya. Orang yang ingat mati, orang yang akan cari ruang untuk buat kebajikan. Dia akan cari ruang. Pagi ke, petang ke, malam ke, mana masa yang dia ada nak cari untuk buat kebajikan saja. Cari ruang untuk boleh buat kebajikan, buat amal saleh. Ini orang yang ingat mati sungguh. Sebab itulah kita biarlah cari masa. Jangan kira kat orang. Orang nak kata apa, biarlah kat orang. Orang nak kata apa, orang nak hina apa, lah ke dia. Ikut pandai dia lah. Tuhan dia, itu urusan dia. Kita yang penting betul kita dengan Allah Ta'ala. Orang nak kata ke kita, orang nak hina kita, orang nak keji kita, orang nak buat apa, nak meropak kita, nak puluh kita, nak hina, nak maki hamu kita, biar dia. Kita, asal kita betul dengan Allah Ta'ala, biarlah manusia tak suka, asalkan Allah Ta'ala suka. Biarlah manusia tak reda, manusia tak muliakan kita, asalkan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulia. Apa guna kita mulia di sisi makhluk dalam keadaan Allah Ta'ala tidak muliakan kita? Betul kalau kita mulia di sisi makhluk, manusia julang, manusia tinggikan kita, manusia muliakan kita, tapi kalau di sisi Allah Ta'ala tak mulia, tak ada guna. Kita nak biarlah kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dimuliakan oleh Allah. Kita diberikan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita boleh tingginya darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada mata manusia ni ikut pandai dia dah. Pada mata manusia sudah menjadi tidak penting lagi. Yang penting ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul lah, kita kejarlah kemuliaan di sisi Allah. Kejarlah, cari masa, cari ruang untuk kita banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dan sahabat, bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Jadi bila mana ingat mati ni punca ataupun jadi sebab kita ni kurang ingat dunia, kurang kerja ke dunia dan duk berangan, kurangkan. Bila orang ni ingat mati, maknanya ingat mati ni dia tak lupa ke Tuhan lah. Tengah kerja, berhenti, bila masuk waktu semayang, berhenti semayang dulu. Ini orang yang tak kerja dunia. Kalau orang yang kerja dunia, tengah kerja, bunyi oraban, tak berhenti, kerja macam biasa. Kita orang yang beriman, orang yang ingat pada mati, bunyi bang, berhenti semayang dulu. Kemudian lepas semayang, sambung pula. Tak jadi masalah. Ini orang yang tak kerja dunia. Orang yang kerja dunia, 24 jam nak kerja saja. Semayang bang tak cara. Baca Quran pun tak ambil hira. Ini orang yang cara ke dunia. Bukanlah kata tak boleh cari dunia, tapi dalam kita mencari dunia, mencari bekal dunia ni, jangan kita lupakan akhirat yang lebih utama. Jangan kita lupakan kewajipan kita di akhirat. Jangan kita lupa bahawa kita ni semua akan mati. Jadi orang yang ingat mati ni,
maka dalam keadaan dia mengejar dunia, dia akan mengutamakan akhirat. Ya. Orang yang ingat mati, dalam keadaan dia buat kerja-kerja dunia, dia akan ingat akhirat. Dia akan mengutamakan akhirat. Dia bekerja, sampai masa sembahyang, dia sembahyang. Nah, ini orang yang utamakan akhirat. Dan inilah perlunya kita mengutamakan akhirat dan kita mengurangkan angan-angan. Orang ingat mati dia tak berangan banyak. Kita ni banyak berangan, banyak sangat angan-angan, nak buat itu, nak buat ini, seolah-olah kita ni tak mati. Jangan terlalu banyak kita berangan-angan sehingga kita melupakan bahawa kita ni semua akan mati. Sebab itulah ya, kita ambil peluang. Kita masih hidup, diberi peluang kehidupan ini, manfaatkan hidup ini untuk cari bekal mati, untuk mencari bekalan dan buat persediaan untuk kematian. Kerana kita semua pasti akan mati. Buat persediaan, dan insya-Allah sebaik-baik bekal, sebaik-baik persediaan ialah amal ibadat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa taala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan ingat akan mati ini pada sesi yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.